Chapter 2, Cell Biology and Organization. Jadi kita akan masuk bab yang kedua lah dalam biologi tingkatan 4 ni. Kamu boleh buka muka surat 22. Okey. Muka surat 22. Jadi dalam bab yang ini, cikgu cuba pergi dulu apa yang kamu akan cuba fahamkan dan apa yang cikgu akan cuba terangkan kepada kamu. Jadi kita ada tentang sel lah. Jadi sel. Jadi apa saja maklumat, kefahaman tentang sel ni cikgu akan cuba terangkan kepada kamu dengan harapan kamu faham. Kemudian kita ada animal dengan plant cell. Sel haiwan dan sel tumbuhan. Animal cell and plant cell. Apa beza antara sel haiwan dan sel tumbuhan ni? Kemudian kita ada persamaan. Persamaan antara sel haiwan dan sel tumbuhan kepada komponen-komponen yang ada di dalam ataupun yang berada di sel tu sendiri. Jadi komponen-komponen ataupun juga dipanggil sebagai organel. Organel. Kemudian cikgu akan terangkan perbezaan apa yang ada di sel haiwan, apa yang ada di sel tumbuhan dan tidak ada di sel tumbuhan, tidak ada di sel haiwan. Kemudian kita akan tengok kepada cell component density. Jadi sel ni ada pelbagai jenis lah. Kamu jangan ingat yang kamu belajar dia ada satu jenis saja. Dia ada banyak jenis sel. Dan ada jenis-jenis sel tertentu, dia mempunyai organel yang banyak. Ada jenis-jenis organel tu akan banyak di sel itu. Sebagai contoh kita ada sel otot. Sel otot. Dekat mana sel otot ni salah satunya yang melekat dengan tulang tu lah. Jadi sel otot. Atau kita panggil sebagai otot rangka. Jadi otot rangka ni dia ada banyak mitokondria. Jadi mitokondria ni akan menjalankan proses respirasi sel. Respirasi sel ni kemudian akan hasilkan ATP, adenosine triphosphate. Seterusnya kita akan pergi cuba fahamkan tentang organisme. Jadi tentang organisme ataupun organism lah, organism. Dia ada unicellular organism and of course kita ada multicellular organism. Seterusnya kita akan pergi kepada cell tissue organization. Cell tissue organization. Jadi ini sajalah yang dalam bab yang kedua ni cikgu akan cuba terangkan dan kamu akan cuba fahamkan. Kita pergi dulu kepada sel. Apa tu sel? Sel adalah basic fundamental unit. Basic fundamental unit of living things. Jadi dia adalah perkara paling asas sekali pada benda yang hidup. Pada perkara hidup. Dia yang paling asas sekali. Jadi daripada asas ni dia akan membina satu organisme. Kalau kamu tengok sini cikgu ada lukis rumah. Walaupun tak pun nak cantik kan. Jadi untuk bina rumah ni kita akan guna bata. Jadi satu bata disusun dengan satu bata yang lain, satu bata yang lain, satu bata yang lain dan sehinggalah dia menjadi dinding. Jadi satu dinding bersambung dengan satu dinding yang lain, bersambung dengan satu dinding yang lain, dia membentuk rumah. Dan dalam tu pula ada dinding-dinding yang lain, ada bilik, ada tandas, ada ruang tamu, seterusnya lah dapur. Dan dia membentuk rumah. Jadi apa unit asas bagi rumah ni? Kita ada bata. Kita ada bata. Jadi bata ni disusun satu persatu. Atau bahasa Inggeris panggil brick lah. Brick. Akan been arranged one by one. Disusun satu persatu sehinggalah membentuk dinding. Dinding yang lain sehinggalah dia membentuk rumah. Jadi unit asas bagi rumah adalah bata. Manakala bagi manusia tu sendiri, unit asas dia adalah sel. Jadi sekarang ni kamu cuba tengok tangan kamu. Tangan kamu. 5 jari kan? Semua orang ada 5 jari lah tangan. Jadi tangan tu, kamu nampak tangan kamu putih ke? Ada kulit, ada dalam tu mungkin ada tulang, kamu dapat rasa kan? Ada kuku. Jadi semua tu dibina oleh sel. Dia unit asas dia adalah sel. Kalau kamu tengok muka kamu dekat cermin pun sama jugalah. Kulit kamu tu yang membina muka kamu tu adalah sel. Jadi sel tu disusun satu persatu
sehinggalah dia mencirikan kulit tu. Kamu tengok buka mulut, kamu nampak lidah. Samalah, lidah juga. Dia mencirikan sel tu satu persatu disusun sehingga dia membentuk organ lidah tu. Dan kalau dalam badan manusia ni ada hati, ada jantung, ada peparu, semua tu samalah. Dia sama. Dan sel ni pastinya dia berbeza antara satu dengan yang lain. Contohnya macam kamu tengok tangan kamu tu sel kulit, ataupun dipanggil sebagai sel epidermis. Okey. Kemudian kalau kamu terluka, darah keluar. Darah tu warna apa? Warna merah. Yang merah tu adalah sel darah merah. Sel juga, tapi dia berbeza dengan yang kulit kita ni. Berbeza dengan kulit kita. Ya, lidah kamu. Nampak tak? Dia beza lidah kamu dengan kulit kamu. Okey, walaupun di lidah tu pula dia ada sel-sel yang menyebabkan ada tunas rasa, yang menyebabkan bila kamu makan kamu dapat rasa. Walaupun sel, dia tetap sel, tapi tak semestinya dia sama, ya. Tak semestinya dia sama. Dia berbeza ikut kepada tempat dia dan fungsi dia. Jadi dia ada perbezaan di situ. Pastinya nama juga akan berbeza. Jadi sel tu sendiri adalah unit asas. Unit asas. Macam rumah, unit asas dia adalah bata, disusun satu persatu. Jadi kalau kita tengok pokok macam mana, sama juga unit asas dia adalah sel. Kita tengok kucing kita. Okey, tengok kucing juga. Kepala kucing kita, kaki kucing kita, badan kucing kita, dia unit asas dia adalah sel juga. Ya, unit asas dia adalah sel juga. Tak kiralah apa saja haiwan yang ada di muka bumi ni. Okey. Dan dia ada pembahagian lah, ya, pembahagian organisma ni dia ada pembahagian dia. Jadi kalau untuk yang haiwan ni, dia dalam kategori alam kingdom dia kita panggil animalia. Animalia, ya, animalia. Dia berbeza dengan mikroorganisma. Walaupun kadang-kadang mikroorganisma tu dia seolah-olah kita nampak dia ciri sebagai haiwan, tapi sebenarnya dia bukan dalam kumpulan animalia, bukan kumpulan haiwan. Okey, contohnya macam daun ni kan. Sel ni disusun satu persatu sehinggalah dia membentuk daun. Okey, dia membentuk daun. Cikgu walaupun nota ni dalam bahasa Inggeris, cikgu terang dalam bahasa Melayu, sebab sebelum ni ada cikgu buat nota, cikgu terang dalam bahasa Inggeris, ada yang tak faham, jadi dia request untuk cikgu terangkan dalam bahasa Melayu. Jadi cikgu terang dalam bahasa Melayu lah, ya. Sebab apa? Yang pentingnya kamu faham. Dan kamu pun belajar juga kat sekolah kan. Jadi belajar dengan cikgu kat sekolah, kamu buat latihan dengan cikgu kat sekolah, kamu baca buku teks, kemudian ada masa mungkin kamu tengok video cikgu. Jadi dengan harapan dia dapat tambah sikit sebanyak kefahaman kamu, ingatan kamu dan keupayaan kamu untuk jawab soalan final nanti. Okey, sekarang ni kita nak tengok kepada sel haiwan dan sel tumbuhan. Animal cell dengan plant cell. Jadi kamu boleh buka muka surat 24. Ya, 24. Menarik ya buku teks kamu ni. Bolehlah nak baca buku teks pun boleh. Kalau siapa yang berminat nak dapatkan nota cikgu ni, boleh mesej cikgu lah. Cikgu akan post ke kamu. Ada buku dia dah siap, cikgu akan post ke kamu. Okey, pergi bahagian luar ni dulu. Okey, nampak tak? Cikgu highlightkan dia tu, yang warna hijau ni. Yang luar tu kita panggil sebagai plasma membrane. Cikgu besarkan sikit. Plasma membrane. Kalau nota tu cikgu tak label kan, kamu garis lah, ya, kamu garis. Kalau nota ni dalam ni tak cukup, ada bahagian-bahagian yang tak cukup, kamu tambah lah. Kamu boleh bubuh sticky note. Sticky note dekat nota kamu tu kan. Ni nota kamu punya sendiri. Kalau kamu beli, kamu tak perlu pulang balik macam buku teks, ya. Kamu boleh sentiasa tambah nota kamu, tambah supaya nanti tak ada apa yang tertinggal daripada buku teks ke, buku rujukan ke, daripada latihan yang kamu buat ke, ada maklumat tambahan ke, cikgu dekat sekolah tengah mengajar ada maklumat tambahan, jadi boleh tambah.
Kamu jangan ingat cikgu akan ajar kamu semua, cover semua. Kadang-kadang cikgu pun tertinggal juga. Walaupun cikgu buat nota ni memang 100% cikgu ikut buku teks, tapi kadang-kadang cikgu ni manusia, tertinggal juga perkara-perkara tertentu ni ya. Jadi plasma membrane, cikgu pergi dululah sebelum cikgu baca apa yang ada cikgu tulis ni. Jadi plasma membrane ni dia macam pagar. Dia akan tentukan bahan yang masuk dan keluar. Dia semi permeable membrane. Okay, semi permeable membrane. Ada bahan yang boleh masuk, ada bahan tak boleh masuk, dia akan halang daripada masuk lah. Dan ada bahan tertentu perlu bantuan untuk masuk, dia perlu bantuan untuk masuk. Okey, kemudian yang di tengah-tengah ni kita ada nukleus. Okey, di tengah-tengah ni ada nukleus. Samalah, sel haiwan, sel tumbuhan, kedua-duanya ada nukleus. Nukleus ni akan kawal atur aktiviti sel. Sel tu dia nak buat apa? Apa pencirian dia? Contohnya sel tu akan hasilkan hormon. Hormon apa yang dia akan hasilkan? Jadi nukleus yang akan bagi tahu apa hormon yang nak dihasilkan. Ataupun sel tu akan hasilkan enzim. Enzim apa yang akan dihasilkan? Dia akan hasilkan maltase ke, sukrase ke, laktase ke. Ada pencirian-cirian dia yang ditentukan oleh nukleus. Contohnya warna kulit, sama juga ditentukan oleh nukleus ni. Okay. Di dalam nukleus tu dia ada bahan genetik yang dipanggil sebagai kromosom. Kromosom ni akan tentukan kulit kamu warna apa, suara kamu macam mana, lidah kamu macam mana, ketinggian kamu macam mana, warna rambut kamu macam mana, bentuk rambut kamu macam mana. Jadi di sini dia kawal aktiviti sel, dia juga bagi pencirian kepada sel tu apa fungsi dia, dia duduk di mana, bagaimana keadaan dia. Okey, nukleus. Seterusnya kita ada Golgi apparatus, endoplasmic reticulum. Okey, ini endoplasmic reticulum. Jadi endoplasmic reticulum ni ada rough dengan smooth. Yang cikgu labelkan tu adalah rough, dia kasar. Kasar sebab apa? Dia ada ribosom. Kasar sebab apa? Sebab dia ada ribosom. Jadi ribosom ni fungsi dia apa? Dia akan sintesis protein. Boleh kamu nak guna hasilkan protein pun boleh juga. Tapi dalam biologi ni kita jarang guna perkataan hasil ni. Contohnya macam macam mana ya nak sebut hasil ni? Apa yang hasil apa? Kilang hasilkan tepung. Contohlah ya, kilang hasilkan tepung. Kilang hasilkan kereta. Dia hasil. Tapi dalam biologi ni selalu kita sebut sintesis. Okey, kita sebut sintesis. Jadi sintesis ni macam hasil lah, tapi kita jarang guna perkataan hasil ni. Okey. Kalau guna apa? Produce. Selalunya kita guna sintesis. Jadi rough endoplasmic reticulum ni ada ribosom. Ribosom ni akan sintesis protein. Dia akan hasilkan protein, produce protein. Kemudian untuk yang bahagian tepi ni bahagian sini ni, okey. Yang ini adalah smooth endoplasmic reticulum. Jadi smooth endoplasmic reticulum ni dia akan terlibat dalam penghasilan sintesis lipid. Sintesis lipid. Contohnya apa? Hormon. Ada hormon-hormon tertentu dia akan asas dia, unit binaan asas dia dibina daripada lipid. Unit binaan asas dia adalah dibina daripada lipid. Jadi di mana dia dibina, dihasilkan, disintesiskan di smooth endoplasmic reticulum. Okey, smooth endoplasmic reticulum. Apa bahasa Melayu dia ya? Jalinan endoplasma licin. Okay, jalinan endoplasma licin. Okey, seterusnya kita ada mitokondria. Okey, jadi kita ada mitokondria. Jadi mitokondria ni kamu nampak dia ada dalam-dalam tu kita panggil sebagai kristal kalau tak salah cikgu. Okey, dia bentuk macam jejari-jejari tu. Kenapa dia ada bentuk jejari-jejari itu? Untuk meninggikan luas permukaan supaya tindak balas yang berlaku di dalam mitokondria tu semakin tinggi atau optimum. Jadi mitokondria ni adalah tempat kepada respirasi sel, cellular respiration.
for the cellular respiration to take place. Jadi cellular respiration ni akan produce ATP. Dia akan hasilkan ATP. Dia akan hasilkan ATP. ATP ni apa? Adenosine triphosphate. Kenapa penting ATP ni? ATP ni lah yang akan menyebabkan otot kita ni boleh bergerak. Kalau kamu nanti kan dah penat dengar, kamu nak alihkan handset kamu tu, kamu gunalah otot kamu tu. Otot tu mengecut dan mengendur. Jadi kamu ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah. Itu semua disebabkan oleh pengenduran dan pengecutan pada otot, memerlukan ATP. Jadi tanpa ATP ni tidak akan ada pergerakan pada otot. Jadi dalam kamu nak dengar cikgu cakap ni kan, keluar dekat speaker kamu yang cikgu cakap ni, ini pun semuanya memerlukan ATP. Jadi ATP tu diperlukan untuk penghantaran maklumat ke otak. Jadi ATP sangat-sangat penting. ATP sangat-sangat penting. Jadi mitokondria ni akan hasilkan ATP. Dia guna bahan dia apa? Sumber dia apa? Glukosa, gula. Jadi gula tu dipecahkan menggunakan oksigen untuk hasilkan ATP. Hasilkan ATP. Kemudian kita ada lysosom. Lysosom ni. Jadi lysosom ini struktur lysosom ni. Jadi lysosom ni dia satu kilang pemusnah. Jadi kalau ada sel-sel tertentu, dia ada tinggi bilangan lysosom dia. Contohnya sel darah putih, white blood cell. White blood cell ni dia tinggi lysosom sebab apa? Sebab dia menjalankan proses untuk memusnahkan bakteria-bakteria yang ada di dalam tubuh badan. Jadi contohnya kita ada neutrophil. Ni ada salah satu jenis sel darah putih ya, kita panggil nama dia sebagai neutrophil. Neutrophil ni akan pergi cari mana-mana bakteria yang ada di dalam badan, dia pergi dan telan bakteria tu. Jadi bila dia telan bakteria tu, dalam neutrophil tu ada lysosom. Lysosom ni akan pergi ke bakteria tu dan pergi musnahkan bakteria tu. Jadi lysosom berfungsi untuk dia cerna, dia musnahkan. Salah satunya adalah patogen ataupun bakteria-bakteria yang memusnahkan atau membahayakan tubuh badan ni. Selain daripada itu, kalau ada organel-organel yang dah hampir nak mati, jadi dia boleh pergi ke organel tu dan musnahkan organel tu. Even kalau sel tu sendiri ada masalah, lysosom ni berkeupayaan untuk pecah dan musnahkan sel tu. Ini kita panggil sebagai macam suicide lah, bunuh diri, ataupun dalam istilah biologi autolysis. Tak ada lah baca kamu ni silibus ni ya. Kemudian ada ribosom. Ribosom tadi yang cikgu cerita dekat jalinan endoplasma kasar ataupun rough endoplasmic reticulum. Jadi ribosom ni, kalau tak salah cikgu lah ya, ada juga di dalam sitoplasma pun ada, di dalam nukleus pun ada. Cikgu tak pasti ada ke tak dalam kamu punya silibus itu. Kalau tak ada, tak payahlah. Kamu ingat saja dia berada banyak pada jalinan endoplasma kasar. Jalinan endoplasma kasar. Kemudian kita ada Golgi apparatus. Jadi ini struktur Golgi apparatus. Ini Golgi apparatus. Jadi Golgi apparatus ni dia akan terima bahan-bahan yang dihasilkan oleh ribosom. Jadi ribosom contohnya hasilkan protein. Jadi protein tu akan bergerak keluar daripada jalinan endoplasma kasar, dia akan pergi ke Golgi apparatus. Okey, Golgi apparatus, jasad Golgi bahasa Melayu. Jadi Golgi apparatus ni akan menerima, kemudian dia akan mengubah suai, dia modified the protein itself. Kemudian dia akan repackaging, dia akan balut semula, dia akan packagekan balik semula untuk dibawa keluar daripada sel atau untuk kegunaan sel tu sendiri. Jadi itu yang ada lah, atau organel-organel yang ada untuk animal cell versus plant cell.
Seterusnya kamu akan nampak dekat sini, dia ada, kita panggil sebagai centriole. Centriolnya hanya ada pada sel haiwan saja, animal cell sahaja. Dia terlibat dengan aktifnya di dalam pembahagian sel. Dia terlibat dengan aktifnya dalam pembahagian sel. Bukan kata sel tumbuhan tak berlaku, pembahagian sel berlaku juga, tapi dia tak memerlukan centriole. Untuk sel tumbuhan, dia ada yang hijau ni. Okey, yang hijau, cik tukar warna. Dia ada yang hijau ni, dipanggil sebagai chloroplast. Jadi chloroplast ni site for photosynthesis reaction. Dia tempat di mana berlakunya fotosintesis. Jadi fotosintesis ni adalah autotroph lah. Dia ada keupayaan untuk hasilkan makanan dia sendiri. Jadi dengan adanya cahaya matahari, adanya air, dia berkeupayaan untuk hasilkan glukosa, gula, dan juga berkeupayaan untuk hasilkan oksigen. Okey, oksigen. Jadi itu adalah sedikitlah penerangan tentang animal cell versus plant cell. Seterusnya kita pergi kepada persamaan antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey, yang pertama, yang atas sekali ni cikgu tulis tentang mitokondria. Ini adalah lukisan tentang mitokondria kan. Mitokondria ni rod shape. Okey, dibentuk rod. Two layer membrane. Dia ada outer dengan inner. Nampak tak, dia ada outer, dia ada inner lah. Inner tu dia folded, macam bentuk jejari-jejari tu dia folded. Outer ni dia smooth sahaja. Okey. Jadi di dalam mitokondria ni, dia akan berlaku cellular respiration. Dan pastinya dia ada enzim untuk cellular respiration. Ini selalunya bila sebut tentang enzim ni, mesti pelajar teringat salur pencernaan, sistem pencernaan. Tak ya, enzim ni dia berada di merata-rata tempat di dalam tubuh badan kita. Dalam kloroplast ada enzim, dalam mitokondria ada enzim, di dalam salur pencernaan ada enzim. Enzim ni dia merata-rata ada. Sebab apa kita panggil dia enzim? Sebab dia pemangkin, dia mempercepatkan tindak balas. Ya, selalunya enzim ni ada di hujung belakang-belakang dia tu ASE. Okey, dia adalah enzim. Jadi dalam mitokondria ni pun ada enzim yang terlibat dalam cellular respiration. Jadi cikgu dah sebut tadi tentang cellular respiration, fungsi dia untuk pecahkan glukosa untuk hasilkan ATP. Okey. Jadi function dia site for generate ATP. Kemudian dia glucose oxidation process during cellular respiration. Glucose oxidation. Oxidation ni apa? Tambah oksigen. Dia tindak balas yang menggunakan oksigen. Jadi proses dia cellular respiration yang akan hasilkan ATP. Seterusnya kita ada Golgi apparatus. Stack of parallel flattened sac. Jadi dia ada flattened sac, dia paralel, dia bentuk satu persatu lah. Dia stack together, dia bertindan antara satu sama lain. Coated by one cell membrane. Dia ada one cell membrane. Function dia receive, process, modified, repackaging and transport chemical from the endoplasmic reticulum. Dia terima bahan daripada endoplasmic reticulum, contohnya protein. Kemudian dia proses bahan tersebut. Kemudian dia modify bahan tu, ubah suai bahan tu. Kemudian dia repackaging balik bahan tu. Kemudian dia transport keluar bahan tu daripada Golgi apparatus tu lah, untuk sama ada digunakan oleh sel atau dibawa keluar, digunakan oleh organ-organ yang lain. Jadi antara chemical, bahan yang dia ubah suai itu protein, karbohidrat, glycoprotein. Okay. Seterusnya ada plasma membrane. Outer membrane surround the entire cell, made up of protein, phospholipid. Dia dihasilkan daripada protein dan phospholipid. Bab yang seterusnya cikgu akan terangkan tentang plasma membrane sahaja. Kita akan tengok kepada struktur dia dan kenapa plasma membrane ni penting dalam aktiviti harian sel. Okey.
Kenapa dia penting dalam aktiviti harian sel. Plasma membrane juga elastic, firm and thin. Plasma membrane ni ada setengah-setengah sel. Plasma membrane ni dia ada keupayaan untuk dia memanjang dan memendek. Okey. Dia mengubah suai keadaan diri dia. Dia ada keupayaan. Contohnya macam neutrophil tadi, sel darah putih tadi. Plasma membrane dia tu boleh bentuk tangan, kepung musuh dan telan musuh ke dalam sitoplasma. Itulah plasma membrane. Kamu jangan ingat plasma membrane ni dia bentuk macam tu sahaja. Okey, nampak sini plasma membrane kan? Kamu jangan, dia boleh memanjang dia punya plasma membrane tu. Okey, macam tu dia panjang. Dia made of a protein and phospholipid, elastic, firm and thin, partially or semi-permeable. Jadi ada bahan tertentu yang boleh masuk dan boleh keluar. Itu maksud dia partially atau semi-permeable. Function dia akan separate cell content from the external. Jadi dia akan asingkan external dengan internal. Asingkan bahan yang ada dalam sel dan bahan yang di luar sel. Bukan semua bahan kena berada dalam sel ya. Jadi ada bahan-bahan tertentu yang tak diperlukan oleh sel, sel kena buang. Okay. Sel tak perlu bahan-bahan tu, kemungkinan dia akan ganggu proses yang ada pada sel tu. Kemudian control movement of substance in and out of cell. Kemudian allow exchange of nutrient, respiratory gas, waste material. Kemudian ada lysosom. Jadi lysosom ni small spherical sac, one membrane. Dia contain hydrolytic enzyme. Okay, lysosom ni dia small spherical kan bulat lah, spherical. One membrane sahaja, satu layer membrane sahaja. Kemudian contain hydrolytic enzyme. Dia contain hydrolytic enzyme. Function dia hydrolyze complex organic molecule. Hydrolyze. Hydro tu maksud dia apa? Air. Lyse tu apa? Pecahkan. Jadi dia pecahkan guna air. Kompleks molekul ni. Contohnya protein, nucleic acid, lipid. Dalam lysosom ni ada hydrolytic enzyme. Jadi maksudnya enzim tu akan bertindak balas dengan semua bahan-bahan yang ada ni dan pecahkan dengan bantuan air. Jadi dengan adanya air tu akan bantu hydrolytic enzim ni untuk pecahkan. Jadi contoh hydrolytic enzim ni kita ada lysozyme. Dia akan destroy bakteria, destroy damage cell. Contohnya adalah neutrophil. Cikgu tak pastilah ejaan tu betul ke tidak. Nanti kena check balik lah ya. Okey. Ni sel darah putih, white blood cell. Kemudian kita ada ribosom. Ribosom ni small spherical compact granule. Contain the protein and RNA. Function dia untuk protein synthesis. Kemudian kita ada endoplasmic reticulum. Jadi endoplasmic reticulum membrane is continuous to nuclear membrane. Jadi dia bersambung dengan nuclear membrane. Jadi kita ada nuclear membrane di sini. Jadi kita ada endoplasmic reticulum. Jadi endoplasmic reticulum ni dia interconnected folded flattened sac. Jadi dia flattened sac interconnected. Dia ada dua jenis. Kita ada rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum. S tu adalah smooth. S ni adalah smooth. Okay, smooth endoplasmic reticulum. R tu adalah rough. Rough. Okay. Rough endoplasmic reticulum. Jadi rough endoplasmic reticulum ni transport protein. Kamu jangan sebut rough endoplasmic reticulum tu sintesis protein ya. Dia tak sintesis protein. Dia hanya transport saja, dia angkut saja protein yang dihasilkan oleh ribosom. Kemudian smooth endoplasmic reticulum, yang ini barulah dia sintesis. Sintesis transport glycerol lipid. Okey, sintesis transport glycerol lipid. Kemudian untuk smooth endoplasmic reticulum ni sebenarnya, okey, patutnya kita letak dia dekat bawah ni. Jadi cikgu tersalah ni.
Okey. Kamu kalau beri nota cikgu tu, kamu betulkan lah ya. Jadi smooth endoplasmic reticulum ni carry out drug detoxification. Drugs, alcohol detoxification. Apa maksud detoxification ni? Dia tukarkan drug tu daripada keadaan dia berbahaya kepada badan kepada keadaan dia yang tak berbahaya. From harmful condition to the non-harmful condition. Okey, daripada keadaan yang bahaya kepada keadaan yang tidak berbahaya. Okey, carry out drug detoxification. Okey, kemudian kita ada nukleus. Jadi nukleus ni largest component yang terbesar lah nukleus ni. Jadi compressed, spherical, enclosed by nuclear membrane. Jadi dia ada nuclear membrane dekat luar ni. Okey, dia compressed, spherical, enclosed by nuclear membrane. Nuclear membrane have a many pores. Dia ada lubang-lubang dia. Jadi maksudnya ada bahan-bahan tertentu boleh keluar. Contohnya bahan apa yang akan selalu masuk dan keluar ni? RNA. Okey, RNA. Jadi RNA ni dia boleh keluar lah. Dia selalunya dia keluar lah. Okey, dia keluar untuk dia pergi ke mana? Dia pergi ke rough endoplasmic reticulum dan dia akan melekat dengan ribosom. Kemudian ribosom akan hasilkan protein lah, sintesis protein. Lepas tu nukleus ni contain kromosom, nucleolus, nucleoplasm. Jadi dia ada kromosom dekat dalam ni, kemudian dia ada nukleus, kemudian ruang di dalam ni kita panggil sebagai nukleoplasm. Ruang di dalam tu kita panggil sebagai nukleoplasm. Macam cytoplasm kan? Kita ada cytoplasm ke? Tertinggal cytoplasm. Jadi cytoplasm ni ruang lah. Okey, ruang di dalam sel tu. Di situ ada air, situ berlaku tindak balas kimia, biochemical reaction happen there at cytoplasm. Okey, dia berlaku di cytoplasm. Contohnya apa? Contohnya untuk pecahkan glukosa tu kepada pyruvate. Nanti kita akan belajar dalam bab yang ke-7. Di situ berlaku pemecahan glukosa kepada pyruvate. Okey, function dia control cell activity, has chromosome for genetic material. Kemudian kita ada cytoplasm. Jadi cytoplasm ni adalah jelly-like medium. Jadi dia contain organic compound seperti protein, lipid, karbohidrat. Dia juga contain inorganic compound seperti potassium ion. Apa beza antara organic compound dengan inorganic compound? Ni kimia sedikit lah. Organic compound ni dia punya backbone dia tu, tulang belakang dia tu ada karbon. Okey. Potassium ion ni dia tidak ada karbon. Contohnya macam garam. Garam tidak ada karbon, jadi dia inorganic compound. Garam apa? NaCl kan? Dia tidak ada karbon, jadi dia inorganic. Air H2O ada karbon tak? Tak ada karbon, jadi dia inorganic compound. Jadi organic compound ni yang ada karbon, inorganic compound yang tidak ada karbon. Kemudian function dia medium for biochemical reaction. Dia adalah tempat di mana berlaku tindak balas biokimia. Okey, tindak balas biokimia. Okey, seterusnya kita pergi pada different. Apa yang ada pada tumbuhan tidak ada pada haiwan, ada pada haiwan tidak ada pada tumbuhan. Jadi kita ada centriole. Jadi centriole ni dia small, cylindrical, exist in pair. Jadi yang cikgu tunjuk dekat atas tadilah, made from microtubule. Jadi microtubule ni adalah elemen yang ada di dalam cytoplasm ataupun di dalam sel. Okay, macam dalam rumah kita ada apa? Ada kerusi, ada tepung, ada air, ada mesin air, kita ada meja. Jadi bahan-bahan tu memang dah ada di dalam tu. Jadi dia dibuat menggunakan microtubule tu. Contoh kita nak buat roti. Bahan apa yang kita guna untuk buat roti dekat dapur kita? Kita guna tepung, kita guna air, kita guna ketuhar. Jadi samalah, microtubule ni adalah bahan sajalah. Dia ada banyak jenis. Dia ada microtubule, intermediate filament, microfilament. Dulu cikgu belajar waktu degree tu, tak ingat dah. Okey.
Tiba-tiba ada pula disebut dalam buku teks kamu ni. Dia refresh balik lah. Kemudian function dia, formation of spindle fiber during cell division. Jadi dia membantu dalam pembentukan spindle fiber. Tapi jangan ingat kata tak ada spindle fiber untuk ni ya. Untuk sel tumbuhan. Sel tumbuhan pun ada juga spindle fiber ni waktu berlaku mitosis atau meiosis. Jangan kata tak ada pula. Cuma untuk animal cell ni, antara yang membantu dalam pembentukan spindle fiber ni adalah centriole. Dia special sikit. Centriole tu bantu dia untuk penghasilan spindle fiber, atau bahasa Melayu gentian gelendung. Nanti kita akan belajar dalam bab yang keberapa ya tentang pembahagian sel ni, cell division. Jadi jangan risau sangatlah. Kemudian kita ada plant vacuole. Jadi plant vacuole ni vacuole lah, vacuole. Okey. Fill with cell set. Dia ada water, mana vacuole tadi? Ni vacuole. Ni. Okey, ni vacuole. Dia besar ya, vacuole dalam sel tumbuhan ni. Jadi dia fill with cell fat. Dia ada water, organic acid, sugar, amino acid, enzyme, mineral salt, oxygen, carbon dioxide. Surround by tonoplasm membrane. Jadi kalau kamu nampak dia punya layer dekat luar ni, okey, dia adalah tonoplasm. Layer dia. Okey, ni chloroplast lah. Tonoplasm membrane. Tadi dah. Okey, young plant have many vacuole. Nanti kita tengok nanti dalam tingkatan 5 ada tentang vacuole ni. Okey. Kalau bahasa Melayu dipanggil pemvakuolan. Vakuol kecil ni akan bergabung antara satu sama lain, dia membentuk vakuol yang besar. Okey. Matured plant dia akan ada large vacuole. Animal cell ada small vacuole. Okey. Cikgu tak pastilah yang ni. Setakat cikgu baca ni tak jumpa lah dalam animal cell ni ada small vacuole. Cuma vacuole ni dia memang ada pada microorganism. Okey, microorganism. Sebagai contoh ameba dengan paramecium. Ameba dan paramecium ni dia ada dipanggil sebagai contractile vacuole. Ameba paramecium ni dia aktif bergerak dalam air ya. Kalau kamu type dekat YouTube tu kamu tulis ameba. Dia memang aktif bergerak. Dia ada seolah-olah macam ciri haiwan. Sebab kalau tumbuhan dia kurang pergerakan dia sangat-sangat kurang. Dia statik duduk pada satu tempat sahaja. Walaupun ada tumbuhan yang bergerak, tapi kebanyakan tumbuhan tak macam tu. Tapi ameba dan paramecium ni dia aktif bergerak. Okey? Dia ada pembiakan secara seks dengan asexual. Jadi mungkin dia ada ciri-ciri haiwan, tapi dia bukan dalam golongan animalia, bukan kingdom animalia. Dia dalam golongan mikroorganisma lah. Cikgu tak ingat sama ada protista ataupun archaebacteria. Okey. Jadi animal cell ada small vacuole. Yang ni yang ada dalam buku teks, jadi cikgu terang kepada kamu lah. Cikgu tak terjumpa lah ya perkara ni. Tapi nak cerita tadi, ameba dengan paramecium ada vacuole ni. Dia panggil sebagai contractile vacuole. Dia akan kawal air masuk dan keluar, dia akan kawal. Kalau air terlampau banyak sangat dalam sel, dia akan kumpul air itu, dia mengecut dan dia akan tolak air itu keluar. Seterusnya kita ada fungsi. Jadi fungsi plant vacuole ni adalah absorption of water. Dia terjit. Dia akan menyebabkan kesegahan. Terjit ni segah. Pokok tu kita nampak dia tak layu, dia segah lah. Sebab apa? Sebab dia tak kurang air. Air cukup pada dia. Unicellular animal pula vacuole contract. Okay? Unicellular animal vacuole contract. Jadi dia unicellular animal kan, dia kategorikan dalam animal. Walaupun mikroorganisma tu dia bukan dalam kingdom animalia. Kalau tak salah cikgu lah, dia bukan dalam kingdom animalia. Animalia ni animal lah kan. Dia ada satu lagi kingdom plantae. Plantae tu tumbuhan. Okey. Kingdom ni alam. Okey. Tapi tak apalah, dalam buku teks dia terang macam tu, cikgu cubalah bagi kamu faham ikut buku teks. Kalau boleh janganlah pening-pening kepala.
benda-benda macam ni kita jangan serabutkan kepala otak kita. Ada lagi kamu nak belajar sejarah, ada belajar matematik tambahan. Nanti disebabkan unicellular animal ni, kamu stres jadi tertekan jadi kan. Jangan risau sangatlah. Jadi vacuum contract, dia akan ada osmoregulation. Seterusnya chloroplast. Chloroplast ni oval, dia ada 2 layer membrane. Dia contain chlorophyll pigment. Okay, chlorophyll pigment yang menyebabkan dia berwarna hijau. Function dia photosynthesis. Nanti kita akan belajar detail tentang chloroplast ni. Okey, detail ikut silibus kamu lah. Detail tentang chloroplast. Kemudian ada cell wall. Cell wall ni hanya ada pada tumbuhan sahaja. Okay, tumbuhan. Cell wall ni akan memastikan sel tumbuhan tu dia bentuk dia tetap. Dia tak berubah-ubah bentuk dia. Jadi cikgu terlupa nak label sini ada cell wall. Dia bahagian luar. Cell wall ni dia tak kawal apa yang akan masuk, apa yang akan keluar daripada sel ya. Sebab dekat cell wall ni dia ada lubang-lubang. Kalau tak salah cikgu, lubang tu dipanggil sebagai plasmodesmata. Okey. Tapi tak ada dalam silibus kamu lah yang ini ya, cikgu padam. Jadi dia tak kawal bahan yang masuk dan keluar. Yang kawal bahan masuk keluar ni hanyalah plasma membrane. Okey, membrane plasma. Dia strong rigid outer layer made of cellulose fiber, fully permeable, maksudnya boleh keluar dan masuk. Function dia maintain plant cell shape, mechanical support for the plant cell. Dia adalah mechanical support for the plant. Okey, seterusnya kita pergi kepada cell component density. Jadi dia untuk sel-sel tertentu dia ada banyak organel ni disebabkan oleh fungsi dia. Dia berada di mana, dia membentuk organ apa, dia memerlukan banyak organel ni ataupun komponen ni. Jadi kita akan tengoklah antaranya, banyak lagi sebenarnya, tapi ini di antaranya yang ada dalam silibus kamu. Kita ada mitokondria. Jadi mitokondria ni banyak di sperm cell. Okey, ataupun sel sperma. Sel sperma ni dihasilkan oleh orang lelaki. Dalam biologi ni ada 2 jantina saja ya. Kita ada lelaki dan perempuan. Yang mana yang unik-unik itu dia ada masalah dari segi perubatan tu, itu lain. Okey, itu masalah lain. Tapi dalam biologi yang kamu akan belajar ni hanya ada 2 jantina sahaja, iaitu lelaki dan perempuan. Dekat barat tu dia special sikit lah. Dia jadi penin. Ada macam-macam jenis jantina. Dia ada transman lah, transwoman lah, dia ada binary lah, apa lagi banyak lah ya. Cikgu pun tak tahu lah, cikgu dengar macam tu saja daripada bergaduh dekat luar negara tu tentang seseorang tu rasa dia bukan lelaki. Tapi secara biologinya dia tak ada pun organ pembiakan lelaki. Dia rasa diri dia lelaki. Dia suka kepada perempuan. Okey? Walaupun dia perempuan, secara biologinya dia tu perempuan. Tak nak cerita panjang-panjang nanti jadi penin. Cikgu pun penin, kamu pun penin, nanti kita tak habis biologi kita ni. Jadi mitokondria ada pada sperm cell. Dia akan swim to uterus. Jadi dia akan berenang. Jadi dia memerlukan mitokondria ni untuk dia supply ATP ni kepada sperm cell untuk dia berenang ke uterus. Kemudian masa sel juga memerlukan. Jadi masa sel otot ni ada 3 jenis. Masa sel ni ada 3 type. Dia ada skeletal muscle, dia ada smooth muscle, dia ada cardiac muscle. Jadi cardiac muscle tu di jantung. Smooth muscle tu di blood vessel, di salur darah. Skeletal muscle tu di tulang lah, di otot. Jadi dia memerlukan banyak mitokondria untuk dia membekalkan ATP. Okay, to supply ATP, enough ATP so that they can contract and relax, can move. Okay, dia boleh bergerak. Kemudian dia ada pada plant meristem cell. Ini bahagian pucuk dan akar lah selalunya. Shoot and roots, dia have many mitokondria so that they can have more cell division. Dia akan ada lebih banyak pembahagian sel. Seterusnya chloroplast. Okay, chloroplast dia ada banyak pada palisade mesophyll cell. Okay, palisade mesophyll ni adalah salah satu sel yang ada pada daun. Nanti kita akan belajar lah tingkatan 5 nanti ada banyak tentang tumbuhan. Okey.
Palisade mesophyll cell, kemudian spongy mesophyll cell. Jadi spongy mesophyll cell ni juga pada daun. Kemudian ada rough endoplasmic reticulum dan Golgi apparatus. Dia banyak pada sel pancreatic cell. Sebab apa? Sebab dia nak hasilkan enzim. Kemudian ada banyak pada goblet cell. Contoh goblet cell ada pada intestinal epithelium. Intestinal ni intestine lah. Okay, intestine ni kita ada small intestine, large intestine. Dan selalunya bolehlah dua-dua pun boleh. Dalam usus tu dia agak berlendir. Sebab apa? Sebab dia dilindungi oleh mucus. Intestinal epithelium. Kemudian respiratory tract juga ada banyak mucus. Mucus ni dihasilkan oleh goblet cell. Dan goblet cell ni ada banyak rough endoplasmic reticulum, Golgi apparatus. Kemudian kita ada smooth endoplasmic reticulum. Kalau tak salah cikgu memang boleh guna ya smooth endoplasmic reticulum dengan rough endoplasmic reticulum ni. Sebab buku teks cikgu tak dalam buku teks dia tak buat macam tu, jadi tak payahlah, ikut saja. Sepatutnya smooth endoplasmic reticulum. Kamu tulis bagi panjang lah, terutama sekali bila nak jawab exam ya. Singkatan-singkatan yang tak dibenarkan ni tak akan memberi markah kepada kamu sebab dia salah. Kecualilah ada memang digunakan secara international, dia adalah singkatan. Contohnya macam DNA. Dia boleh guna DNA saja, tak payah tulis nama panjang pun tak apa. Deoxyribonucleic acid tak payah. RNA tak perlu tulis nama panjang pun tak apa. Kita memang dah guna secara worldwide singkatan tu. Rough endoplasmic reticulum ni ada sebenarnya, cuma cikgu tak boleh nak confirmkan dengan kamu. Cikgu pun tak apa nak ingat. Okay. Jadi smooth endoplasmic reticulum ni dia banyak didapati di liver cell. Kenapa di liver cell? Sebab di liver cell, sel hati ya, hati. Bukan jantung, hati. Detoxification of drug and poison. Okay. Dia akan detoksi. Detoksi tu maksudnya dia tukarkan bahan tu daripada keadaan dia berbahaya kepada keadaan yang tidak berbahaya. Tapi kena ingat juga bahawa kalau terlampau banyak, sel-sel tu tak mampu nak detoxification. Dia tak ada keupayaan. Jadi sel hati ni lama kelamaan dia akan musnah. Sel hati akan rosak. Itu yang kadang ada penyakit cirrhosis kalau tak salah cikgu. Hati itu jadi gelembung. Sebab apa? Terlampau banyak sangat bahan-bahan yang berbahaya kepada badan terpaksa ditukar, tapi dia tak mampu nak tukar. Contohnya kalau orang tu drug user ke ataupun alkoholik, dia terlalu bergantung kuat dengan alkohol, dengan arak. Okay? Jadi lama kelamaan hati dia pun tak mampu nak survive. Tak mampu lagi nak bertahan. Okay? Jadi cuba elakkanlah. Ataupun kalau yang umat Islam ni benda tu haram disentuh kan, jadi jangan minum lah. Kalau yang non-Muslim, kalau kamu minum pun sikit-sikit lah ya. Jangan terlampau bergantung sangat. Jadi maksudnya kalau kamu tak minum pun tak apa, kamu minum pun sekadar meraihkan kawan-kawan yang minum sahaja. Jangan jadikan dia sebagai amalan setiap hari nak kena mabuk. Itu masalah lah. Okey, seterusnya kita ada organism. Kita ada unicellular. Lepas tu kita ada multicellular. Unicellular ni satu sel lah. Dia satu sel sahaja, dia hidup sebagai satu sel sahaja. Jadi dia mudah lah ya. Dia unicellular, one cell sahaja. Contohnya dalam kamu punya syllabus ni, kamu kena faham amoeba dan kamu kena faham tentang paramecium. Nanti kita akan belajar lagi tentang amoeba dan paramecium ni waktu tingkatan 4 dalam tingkatan 5 dalam biodiversity, kalau tak salah cikgu lah. Jadi amoeba ni habitat dia berada di tasik, pond, lake, river. Okey. Kolam je pond ni, lake tasik kan, river sungai. Dia ada pada habitat yang berair lah, yang berair. Jadi sebenarnya kamu bolehlah ambil dekat mana-mana kolam ke apa ke, cuba cek ada amoeba ke tidak ada amoeba.
dekat dalam tu kan. Selalunya ada ameba. Dan kalau tak salah cikgu, ada jenis-jenis ameba ni dia parasit. Maksudnya dia hidup pada perumah dan kemudian dia akan rosakkan perumah. Dan dia memang ada kes-kes di mana ameba ni dia masuk ke dalam badan manusia tu dan dia pergi serang bahagian otak. Kalau tak salah cikgu lah ya, cikgu ada tengok dokumentari tu. Kemudian pergerakan dia, jadi constantly change shape when faces obstacle. Jadi dia akan berubah dia punya bentuk dia apabila dia berhadapan dengan sesuatu rintangan. Okey, kalau ada sesuatu yang dia tak suka, dia berubah bentuk, sama ada bukan sama ada, untuk menjauhi benda tu. Jadi dia tak suka, dia kena menjauh daripada benda tu lah, dia tak boleh duduk dekat-dekat. Jadi apa yang dia buat, dia akan extend dia punya plasma membrane sehinggalah membentuk pseudopodium. Okey, dia akan extend dia punya plasma membrane sehinggalah membentuk pseudopodium. Dan cytoplasm pula akan mengalir ke kawasan tu. Jadi dia ada disebabkan pergerakan disebabkan oleh stimulai. Stimulai ni apa? Rangsangan. Ada G ke? Rangsangan. Rangsangan je ke rangsangan? Tak apalah, kamu betulkan lah ya kalau salah. Jadi stimulai, rangsangan. Jadi stimulai ni sama ada dia rangsangan ni boleh sama ada dia mendekat kepada rangsangan tu atau dia menjauh kepada rangsangan tu. Tapi contoh yang ada di sini ni, dia menjauhi. Contohnya chemical, touch, bright light, dia akan cuba menjauhi. Dia tak nak duduk dekat-dekat dengan benda-benda ni. Jadi apa yang dia buat ni, kita ada ameba di sini. Jadi ameba ni dia akan panjangkan dia punya plasma membrane. Jadi bila dia panjangkan plasma membrane dia, cytoplasm yang ada di dalam ni akan mengalir bersama pergi ke kawasan plasma membrane yang dipanjangkan tu. Jadi yang kawasan ni dipanggil sebagai ini plasma membrane yang dipanjangkan tu untuk membentuk kaki palsu, force feet. Okey, ada juga dipanggil sebagai tangan palsu. Dipanggil sebagai pseudopodium ni merujuk kepada satu sahaja. Satu. Tapi kalau kita dua, dipanggil sebagai pseudopodia. Dia ni adalah plural. English ni lain sikit sebab dia ada plural dan singular. Jadi nak tak nak kamu kena faham lah. Selalunya kalau cikgu lah tanda kertas exam kamu, cikgu tak kisah sangat ni plural singular, asalkan kamu tahu apa nama dia, pseudopodia, tak apalah. Tapi ada cikgu-cikgu yang dia agak kritikal sikit. Grammar kena betul, merujuk kepada nama tu kena betul, ejaan dia kena memang betul. Jadi kalau salah ni tak dapat markah. Jadi kadang-kadang kita ni bukan apa kan, pseudopodium kan, tersalah eja kita bubuh O, pseudopodium. Cikgu pun banyak lah sepanjang belajar buat degree kan, ijazah sarjana muda tu, kita salah lah. Sebab banyak benda nak kena baca, nak kena ingat. Kadang-kadang ejaan ni kita tak peka sangat, jadi mungkin tersalah tu sangat tinggi. Okey. Tapi lecturer cikgu dulu sebut, ejaan salah dia boleh terima lagi, asalkan bila kita nak baca nama tu, dia tak lari jauh. Tapi kalau dia lari jauh, memang tak bagi markah lah. Okey, dia tak bagi markah. Dia kalau kita eja sebutan dia tak apa nak lari jauh sangat, dia masih consider betul lagi. Tapi jangan amalkan lah. Jangan amalkan. Jadi itu adalah pseudopodium. Itu macam mana pergerakan dia. Seterusnya kita ada nutrition. Jadi nutrition ni adalah dia punya pemakanan dia lah. Okey, yang melibatkan makanan, yang menyebabkan pergerakan ke arah makanan, menyebabkan macam mana dia dapatkan makanan tu. Movement toward the foods. Okey, dia akan bergerak ke arah makanan tu. Kemudian dia akan extend dia punya pseudopodium. Yang inilah tadi, yang ini. Dia akan extend dia punya pseudopodium. Kemudian di sini ni ada paramecium ke contohnya. Paramecium lagi kecil berbanding dengan ameba ya, ameba besar.
Cikgu bubuh warna merah, ada paramecium di sini. Jadi dia akan panjangkan dia punya pseudopodium ni untuk dia pergi mendekat, dia akhir sekali dia tutup, dia telan masuk ke dalam sitoplasma. Jadi di sini extend pseudopodium, trap the food. Proses pemakanan ni kita panggil sebagai fagositosis. Okey, fagositosis. Food vacuole combine with lysosome. Jadi bila dia dah masuk, makanan dah masuk. Okey, kita ada makanan kan. Okey. Jadi makanan ni nanti dia akan masuk, dia duduk dalam sitoplasma. Kemudian di dalam sitoplasma ni dia ada tukar warna lah. Dia ada lysosom. Jadi lysosom ni akan bergerak pergi ke makanan tadi tu, ke ke paramecium contohnya tadi tu kan. Jadi dia akan combine dengan lysosom. Jadi dia akan membentuk food vacuole ya. Vacuole makanan, dia akan membentuk food vacuole. Tapi tak ada dalam silibus kamu lah. Jadi food particle ni akan dicernakan oleh lysozyme. Lysozyme, enzim yang ada di dalam lysosom. Ingat ya, lysosom. Dalam lysosom ni lysosom. Dalam lysosom ni ada lysozyme. Kamu jangan tertukar. Okay, nama dia seolah-olah lebih kurang sama, jangan tertukar. Cikgu waktu belajar dulu pun banyaklah tertukar. Kadang-kadang kita tertukar ni sebab apa? Sebab benda banyak sangat. Kadang-kadang kita punya ingatan tu tak berapa nak kuat. Jadi bila ingatan tak berapa nak kuat, itulah masalahnya. Okey, dia akan mengelirukan kita yang mana satu yang betulnya. Jadi cikgu dah nasihat ni, cikgu tak naklah kamu buat salah seperti yang cikgu buat. Dan cikgu percaya dalam ramai-ramai orang yang tengok video cikgu ni ada yang jenis cekap dia punya otak ni untuk tangkap benda-benda macam ni. Dia cerdas orang panggil. Okey, otak dia cerdas. Cikgu pun ramai kawan-kawan cikgu yang memang cerdas, dia punya fikiran itu cerdik orang dia, cepat ingatan dia. Kita sebut sekali terus boleh ingat. Macam cikgu sendiri, cikgu tak macam tu. Cikgu kena ulang banyak-banyak kali barulah ingatan tu kuat dan kita tak buat salah. Jadi dia memakan masa yang agak panjang untuk kita dapat kesempurnaan dalam mengingat tu, dalam mengeluarkan balik apa yang kita dah belajar. Jadi memang ada setengah orang memang dia sangat-sangat bagus. Tuhan bagi kurnia kepada dia ingatan yang bagus. Mungkin dia tak banyak dosa ke, dia tak tengok banyak benda yang tak sepatutnya ke, amal ibadat dia bagus ke, tak pastilah. Okey, tapi kita pun tahu kita punya kedudukan dekat mana. Cikgu sendiri pun usahalah kan, supaya nanti kita tak rendah sangat kat bawah. Paling tidak pun kita bawah sikit daripada orang yang pandai-pandai ni. Okey, kemudian nutrient absorb into the cytoplasm. Jadi dah dipecahkan, dah dapat hasil nutrien-nutrien tu, dia pun amoeba pun absorb lah yang mana dia perlukan. Seterusnya kita ada respiration. Dia punya pernafasan, respirasi. Jadi respiration ni dia menggunakan simple diffusion. Jadi simple diffusion ni oksigen masuk lah. Dia memerlukan oksigen masuk. Kemudian karbon dioksida keluar. Karbon dioksida keluar lah. Jadi oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Simple saja. Dia tak ada terlalu rumit. Contohnya macam manusia ni kita rumit. Oksigen tu kena masuk ke hidung, kemudian bergerak pergi ke nasal cavity, kemudian bergerak pergi ke faring, bergerak masuk ke laring, bergerak masuk ke trachea, pergi pula ke side of carina, bergerak ke bronchus, bergerak pula ke bronchiole, masuk ke alveolus. Di alveolus nanti pula akan ada tukaran gas, masuk pula ke salur darah. Salur darah masuk pula combine dengan sel darah merah. Sel darah merah pula akan diangkut pergi ke sel-sel. Kat sel-sel pula guna oksigen, hasil karbon dioksida pula. Panjang cerita dia ni. Amoeba senang saja. Oksigen nak, dia masuk. Karbon dioksida dia nak buang, keluarlah. Dia satu sel saja. Nanti sangat-sangat efisien dia punya respirasi dia tu. Dia tak ada complicated sangat, kita pun tak pening kepala.
Kemudian excretion dia excrete waste. Okey, contohnya karbon dioksida, amonia. Dia waste lah, bahan buangan dia. Kemudian untuk air, jadi untuk dia buang air, dia ada contractile vacuole yang terlibat dalam osmoregulation. Osmoregulation ni adalah kawal air ya. Cikgu tengok, cikgu duk ajar terang kat kamu ni, tak tunjuk pun dalam buku teks ni kat muka surat berapa. Jadi kamu boleh tengok dekat muka surat 29. Okey, muka surat 29, page 29 lah. Jadi di situ nanti adanya contractile vacuole. Yang ni warna biru ni. Okey, boleh lah. Yang ini cikgu buat anak panah pula kan. Kita duk nasihat orang jangan buat anak panah, kita buat anak panah. Ni nukleus. Okey, yang ni vacuole. Vacuole bahasa Inggeris, kena eja bahasa Inggeris lah. Jadi vacuole. Jadi contractile vacuole. Contractile vacuole. Jadi contractile vacuole ni, air akan masuk kan. Air akan masuk. Kemudian semua akan berkumpul di dalam contractile vacuole. Jadi air-air yang berlebihan akan berkumpul dalam contractile vacuole. Jadi bila contractile vacuole ni dah penuh, dia dah maksimum. Jadi apa dia buat? Dia contract lah. Contract ni maksudnya apa? Dia mengecut, dia kecut. Jadi bila dia kecut, secara automatik ni air akan ditolak secara paksa keluar daripada sel. Jadi bila keluar daripada sel, okey, dia keluar daripada sel. Jadi maksudnya sekarang ni ameba dah hilang air. Ke mana tah? Seterusnya reproduction. Jadi reproduction, bila suitable environment, dia akan melalui binary fission. Okey, binary fission. Kemudian kalau dalam keadaan yang harsh environment, dia akan membentuk spore. Okey, spore. Jadi keadaan harsh environment contohnya dry, low temperature, food shortage. Jadi dia akan membentuk spore. Jadi spore ni akan duduk dalam keadaan macam tu saja sehinggalah keadaan dah kembali sesuai. Hinggalah keadaan dah kembali elok balik. Barulah spore tu akan pecah, kemudian keluarlah ameba yang baru ni dan dia hidup pada keadaan yang agak selesa. Dry ni contohnya apa? Contohnya kolam tiba-tiba kan dah hilang air. Jadi bila hilang air sebab kering, dia akan membentuk spore lah. Di pembiakan dia akan hasilkan spore. Kemudian akan tunggulah air ada semula. Bila air ada semula, barulah spore tu pecah. Kemudian keluarlah ameba yang baru. Seolah-olah macam itulah. Kemudian kita ada paramecium. Jadi paramecium ni habitat dia boleh dijumpai di pond, lake, river. Movement dia secara rhythmic cilia. Jadi cilia ni yang dekat luar ni lah. Okey, cilia. Yang ini cilia. Jadi cilia ni akan bergerak sehinggalah dia seolah-olah berpusing-pusing. Paramecium ni berpusing-pusing paramecium ni. Disebabkan oleh cilia punya pergerakan. Dia panggil rhythmic cilia. Nutrition pula dia secara cilium. Apa maksud cilium ni? Cilia ni akan bergerak. Cilia ni plural lah. Cilium ni singular. Jadi dia akan pusing sehinggalah nanti ada contohnya macam yeast dekat sini. Yeast ni nanti akan terperangkap dekat oral groove ni. Ini kita panggil sebagai oral groove. Oral groove. Ejaan salah, minta maaf lah ya. Jadi dia akan terperangkap dalam oral groove ni, kemudian akan ditelan pergi masuk ke sitoplasma dia. Akan masuk ke sitoplasma. Di situ akan ada tindak balas dengan lysosom lah. Sama lah ya. Okey. Kemudian excretion, osmoregulation. Samalah dia ada contractile vacuole yang ini. Yang ni ke? Betul lah. Yang ni pun boleh lah. Yang ni contractile vacuole.
Jadi bila air masuk, dah penuh dalam kontraktif vakuum, dia mengecut, barulah air-air itu semua akan ditolak keluar. Okey. Kemudian ada reproduction. Reproduction ni dia ada asexual, binary fission. Binary fission ni dia melibatkan struktur genetik dia ni yang dipanggil sebagai micronucleus. Micronucleus. Yang ini adalah makronucleus. Makronucleus ni function dia adalah untuk aktiviti sel. Sel tu apa yang dia nak buat? Dia nak bergerak ke mana? Semua disebabkan oleh makronucleus. Mikronucleus ni akan terlibat dalam pembiakan dia. Dia akan terlibat dalam pembiakan dia. Jadi mikronucleus ni dia akan ada duplication. Dia macam replication lah ya, dia duplicate. Dia berganda. Okey, jadi bila dia berganda nanti dia akan jadi dua paramecium. Dia seolah-olah macam mitosis, tapi dia bukan mitosis. Binary fission dia tak sama dengan mitosis. Tapi dia macam seolah-olah mitosis. Dia asexual. Dia diri dia sendiri sahaja dia boleh jalankan proses asexual reproduction ni by binary fission. Untuk sexual pula dia akan alami conjugation. Conjugation ni dia akan ada mitosis, dia akan ada proses meiosis. Cell division ni akan berlaku pada diri dia. Kemudian dia akan ada satu lagi paramecium akan berkongsi maklumat genetik itu. Dan kemudian akan ada anak-anak baru terhasil. Tak ada dalam silibus kamu ni. Cikgu nak cerita saja macam mana dia boleh berlaku. Jadi cell division ni ada melibatkan mitosis dengan conjugation ni ada melibatkan mitosis dengan meiosis. Binary fission ni dia bukan mitosis, dia berbeza. Kemudian kita ada multicellular cell. Multicellular more than one cell lah. Example human. Dan kita kena fahamkan tentang cell organisation. Okey, cell organisation tu maksudnya sel satu sel dia akan combine dengan satu sel. Bukan combine lah, dia akan ada satu sel lain. Dia yang pertama ni satu sel saja. Okey, dia pertama ni satu sel saja, tapi dia akan ada sel-sel yang lain sehinggalah dia membentuk tisu. Dia sel yang sama. Dia membentuk tisu. Sehinggalah ada tisu-tisu yang lain pula duduk pada tempat yang sama sehinggalah dia membentuk organ. Contohnya organ apa? Telinga. Okey, organ apa? Telinga. Dia ada banyaklah sel cartilage dekat situ, dia ada epithelium ada. Jadi dia membentuk telinga. Jadi telinga ni dalam sensory organ. Okey, sensory organ. Dan sistem apa? Sistem kulit lah. Boleh juga sistem kulit. Ataupun neuron cell. Okey. Neuron tissue. Kita ada brain. Kita ada nervous system. Okey. Kita ada human lah. Okay, contohlah itu ya. Neuron cell, neuron tissue. Jadi ini ada kita panggil sebagai cell organization. Sehinggalah dia membentuk organism tu lah. Okey. Ni multicellular, kemudian organism tu human. Boleh ya. Jadi kita akan pergi cell tissue organization. Jadi kita pergi dulu kepada tisu. Sel kita dah belajar tadi, sel awal-awal tadi tu. Jadi tisu ni apa? Tisu ni group of similar structure and function of cell that arrange together to carry out specific function. Jadi contohnya macam tisu sini kita ada neuron tisu ni. Dia duduk sekali dalam sel-sel yang sama, dia membentuk tisu. Sekali lagi ya, group of similar structure and function of cell arrange together to carry out specific function. Jadi kita tengok kepada animal tissue. Jadi animal tissue ni dia ada epithelial tissue, muscle tissue, nerve tissue, connective tissue. Ada 4 jenis tissue ni yang kamu belajar lah. Sekali lagi ya, epithelial tissue, muscle tissue, nerve tissue, connective tissue. Okey, 1, 2, 3, 4. Untuk epithelial tissue, dia cover outer surface of skin. Kemudian hollow surface in body. Contohnya digestive tract, respiratory tract,
Jadi di dalam tu sebenarnya dia ada epithelial tissue. Contohnya macam ni salur esophagus. Jadi di dalam ni di dalam ni dia ada epithelial tissue. Jadi epithelial tissue ni dia akan epithelial tissue dia akan apa pula? Dia adalah bahagian epithelial tissue tu di dalam esophagus. Esophagus ni bahagian apa? Bahagian digestive tract ni. Salur pencernaan. Kemudian respiratory tract. Respiratory tract contohnya macam trachea, di bahagian dalam tu dia ada epithelial tissue. Jadi dia adapted based on the function. Jadi dia mestilah dia ada perbezaan, dia ada ubah suai dia ikut kepada dia punya fungsi, jadi dia tak boleh sesuka hatilah dia nak bentuk yang macam mana, dia kena berdasarkan fungsi dia. Kemudian kita ada muscle tissue. Muscle tissue otot, involve muscle cell that contract and relax. Jadi muscle cell tu dia akan contract and relax. Dia ada 3 jenis. Muscle tissue ni kita ada smooth muscle, otot licin. Dia berada pada digestive tract, blood vessel, urinary tract, reproductive tract. Kemudian skeletal muscle ni dia ada pada connection to bone, dia connect dengan bone. Contraction, relaxation akan menyebabkan pergerakan tulang dengan limb. Limb ni lengan lah ya. Bahagian-bahagian upper limb, lower limb, bahagian tangan, bahagian kaki. Seterusnya kita ada cardiac muscle. Cardiac muscle ni wall of heart. Jadi dia melibatkan jantung. Dia akan pump blood to body. Seterusnya kita ada nerve tissue. Tisu saraf, nerve cell made of neuron ataupun nerve cell, neuron cell. Dia detect stimuli, send information in electrical signal. Nanti kita akan belajar tentang benda ni. Dia akan detect stimuli ni rangsangan. Contohnya apa? Contohnya sejuk dekat bilik kamu. Contohnya macam pendengaran kamu. Contohnya macam penglihatan kamu, cahaya yang di sekeliling ni. Jadi semua ni akan dikesan oleh nerve tissue. Detect stimuli. Bukan nerve tissue lah, receptor. Receptor ni dia ada kait rapat dengan nerve tissue nanti. Nanti kita akan belajar tentang nerve tissue ni, macam mana pergerakan impuls daripada satu nerve cell ke satu nerve cell yang lain. Kemudian nerve tissue juga regulate, control body activity. Regulate and control body activity. Dia akan kawal kita punya aktiviti badan, apa benda yang kita nak buat. Kemudian neuron ni, neuron cell ni dia ada 3 jenis. Kita ada afferent neuron, efferent neuron, interneuron. Semua ni nanti kita akan belajar dan cuba fahamkan secara lebih mendalam lah ya. Jadi ni nak bagi tahu kamu dia ada 4 jenis tisu pada animal cell ni. Animal tissue. Kemudian kita ada connective tissue. Connective tissue distribute all over the body. Distribute all over the body. Type dia kita ada loose connective tissue, link epithelial tissue to tissue below. Link epithelial tissue to tissue below. Kita panggil sebagai loose connective tissue. Kemudian fibrous connective tissue. Contohnya kita ada tendon dengan ligament. Ini antara dalam bahagian otot tu nanti, bahagian tulang tu nanti. Tendon dan ligament. Kemudian kita ada blood tissue. Blood tissue, bone, adipose tissue. Ini semua dalam connective tissue. Cartilage ini pun dalam connective tissue. Tisu penghubung dipanggil. Seterusnya kita pergi kepada plant tissue. Jadi plant tissue ni ada 2 pembahagian ya. Kita ada meristem tissue dengan permanent tissue. Jadi meristem tissue pula terbahagi kepada 2, apical meristem tissue dengan lateral meristem tissue. Jadi apical meristem tissue ni dia
melibatkan bahagian root dengan shoot. Untuk lateral meristem tissue ni, dia ada berada pada between xylem and phloem tu, dia ada lateral meristem tissue. Tapi tak apalah sebenarnya, walaupun yang ni dia tak apa nak detail sangat. Nanti tingkatan 5 kamu akan belajar lagi tentang meristem tissue ni secara lebih mendalam. Bagaimana secondary growth dengan primary growth, pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder pada tumbuhan. Jadi yang kamu nak kena faham sekarang ni adalah untuk fahamkan dan ingatkan plant tissue ni ada bahagi kepada dua, iaitu meristem tissue dengan plant tissue. Meristem tissue ni dia ada apical meristem tissue dengan lateral meristem tissue. Okey. Kemudian tisu yang kedua yang kamu kena ingat adalah permanent tissue. Jadi permanent tissue. Yang ni kamu boleh tengok muka surat 35. Samalah. Okey, muka surat 35 buku teks. Permanent tissue, kita ada dermal tissue yang melibatkan leaf dengan root. Okey, leaf dengan roots. Okey, dermal tissue. Seterusnya kita ada ground tissue. Ground tissue ni terbahagi kepada 3. Kita ada parenchyma tissue, collenchyma tissue, sclerenchyma tissue. Okey. Jadi untuk yang parenchyma ni dia ada mesophyll palisade cell. Jadi mesophyll palisade cell ni dia berada pada leaf, okey, dan dia jalankan proses fotosintesis. Collenchyma tissue pula adalah untuk support to yang non-woody stem, supaya dia dapat bertahan lah, dia tak jatuh dan patah. Kemudian sclerenchyma tissue pula support mechanical strength to matured plant part. Jadi yang ini non-woody, yang non-woody stem, yang ini untuk matured plant part. Kemudian kita ada vascular tissue yang terdiri daripada xylem dengan phloem. Yang ni banyak kali dengar lah ya, xylem dengan phloem. Ejaan phloem cikgu salah ni. Okey, ada H. Lah terbesar lah pula. Ada H. Okey, seterusnya kita pergi pada organ. Jadi organ tadi tisu, sel dah kita dah fahamkan sel. Lepas sel kita ada tisu, lepas tisu kita ada organ. Jadi organ ni apa? A group of different tissue combined. A group of different tissue combined. Jadi dia ada banyak tisu, dia membentuk organ. Contohnya jantung. Jantung ni organ lah. Jadi dalam organ ni, dalam jantung ni dia ada epithelial tissue, cardiac muscle tissue, connective tissue, nerve tissue. Okey. Jadi ini melibatkan sistem, okey, sistem yang ada untuk badan. Jadi dia ada endocrine system, respiratory system, muscular system, male reproductive system, female reproductive system, lymphatic system, nervous system, blood circulatory system, digestive system, urinary system, skeletal system, integumentary system. Endocrine ni melibatkan hormon, respiratory ni melibatkan pernafasan, muscular melibatkan otot, male reproductive pembiakan untuk lelaki, female pembiakan untuk wanita. Lymphatic system ni adalah pengaliran balik cecair limfa dan pertahanan badan. Nervous system ni untuk sistem saraf, macam mana kita nak hantar maklumat pergi ke otak dan otak proses untuk tindak balas. Blood circulatory system ni sistem untuk hantar oksigen. Digestive system, sistem pencernaan. Urinary system ni adalah sistem penghasilan air kencing. Skeletal system, sistem tulang. Integumentary system ni sistem kulit lah. Jadi cikgu dah habislah semua yang melibatkan chapter 2 cell biology dan organization, dan kita akan masuk video yang seterusnya dalam chapter 3 movement of substance across plasma membrane.